Okey, baiklah. Kita sambung yang semalam punya bahan. Okey, nombor 5, elektrolisis sebatian ion. Baik, sekarang kita akan bincangkan kita nak jalankan proses elektrolisis terhadap sebatian ion. Okey, sebatian ion. So lepas ni kita akan jumpa beberapa jenis contoh sebatian ion. Okey, dan untuk permulaan ni kita akan tengok dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, leburan dan juga aqueous. Okey, semalam cikgu dah bincang apa maksud leburan, apa maksud aqueous. So untuk pepejal tak ada masalah sebab pepejal ni semua orang tahu. Okey, dia dalam keadaan pepejal, susunan zarahnya rapat-rapat dan teratur. Okey, so jadi dua benda yang sama. Okey, jadi untuk contoh yang pertama, pepejal ini, ini adalah setup apparatus ataupun susunan radasnya. Okey, mula-mula sekali kita boleh nampak bateri. Okey, bila nampak je bateri, maksudnya kita akan jalankan proses elektrolisis. Okey, pastikan ada sebatiannya. Dan sebatian ion yang kita guna dalam kes ini adalah plumbum 2 bromida. Okey, yang ni cikgu nak awak fokus ataupun awak rujuk pada aktiviti, bukan aktiviti, eksperimen. Eksperimen 6.1 muka surat 180 buku teks. Okey. Ini adalah eksperimen yang sepatutnya anda jalankan. So cikgu bincang secara teori je dulu. Okey, dalam keadaan pepejal, dalam keadaan leburan dan juga dalam keadaan aqueous. Bagi sebatian ion yang sama iaitu plumbum 2 bromida. Okey, kita akan gunakan plumbum PbBr2. Ini adalah formula kimia dia, PbBr2, plumbum 2 bromida. Okey, sebatian ion. So tajuk tingkatan 4 dulu. Awak ingat lagi, awak pernah belajar sebatian ion, dia ada 2 nama, plumbum, bromida. Kalau ada 2 nama tu maksudnya dia sebatian ion. Okey, kalau awak dah lupa lah, so saya ingatkan balik. Plumbum, bromida. Plumbum 2 bromida adalah sebatian ion. Jadi dalam sebatian ion, dia sebenarnya terdiri daripada unsur plumbum dan juga unsur bromin. Okey, unsur plumbum ini bila dia bertindak balas dengan bromin, dia akan membentuk sebatian ion. Kalau awak masih ingat, plumbum ini adalah logam, bromin adalah bukan logam. Ini tajuk tingkatan 4 sekali cikgu sentuh terus. Okey, plumbum adalah unsur logam. Kalau tak percaya awak boleh rujuk jadual berkala unsur. Kalau ragu-ragu ke boleh rujuk jadual berkala unsur, tengok di mana unsur plumbum. Okey, dia akan terletak dalam kumpulan logam. Okey, manakala bromin dia adalah unsur bukan logam. Jadi kalau tingkatan 4 dulu cikgu pernah ingatkan, bila unsur logam bergabung ataupun bertindak balas dengan unsur bukan logam, dia akan menghasilkan sebatian ion. Okey, sebatian ion. Kenapa cikgu perkenalkan ni balik, kenapa cikgu revise balik? Sebab cikgu nak tunjuk bahawa sebatian ion ni dia sebenarnya dia terhasil apabila tindak balas logam dengan bukan logam, dan tindak balas itu memerlukan plumbum ini, dia asalnya atom plumbum, dia jadi ion plumbum. Okey, atom plumbum dia kena tukar jadi ion plumbum dulu. Sama juga dengan atom bromin ini, dia perlu bertukar kepada ion bromida dulu, baru dia boleh bergabung, baru dia boleh bertindak balas. Ini kalau cikgu nak hurai balik, plumbum dengan bromin ni macam mana dia boleh jadi ion, macam mana dia boleh jadi ion negatif, macam mana dia boleh jadi ion positif. Ini tajuk tingkatan 4. Kena rujuk balik tajuk tingkatan 4. So cikgu nak bagi tahunya di sini, plumbum ini charge-nya bila dia dalam keadaan sebatian ion, dia sebenarnya dalam keadaan bentuk charge ion positif, Pb2+. Okey, manakala bromin ini dia adalah ion bromida, charge-nya 1 negatif. Okey, sebab tu kalau awak tengok charge dia tak sama ni. Pb2+, 2 tambah, bromin 1 tolak. Okey, 1 tolak. Ini memang charge dia tak akan berubah pun. Okey, tapi bila kita tulis persamaan ion, kita tulis formula kimia, kita akan tulis macam ni. PbBr2, bromin tu mesti ada 2. Okey,
Sebab apa? Okay, boleh cikgu nak tunjuk dekat sini. Kita nak samakan yang ni 2 plus, yang ni minus. Dia tak seimbang. So bila kita nak seimbangkan dia, awak kena doublekan. Kalau yang satu jadikan dia 2 supaya dia seimbang. Kalau sini 2 plus, takkan kita nak tolak kan? Biar je lah. So yang ni negatif 1. 1 negatif ini kita darabkan dengan 2. Okay, darabkan dengan 2. So kita akan dapat 2 negatif. So samalah 2 positif, lawan dia 2 negatif. Tapi kita tak boleh letak 2 negatif dekat atas ni. Okay, kita tak boleh letak macam tu sebab cas dia tak berubah tau. Tapi kita boleh ubah dengan cara tulis BR2. BR tu kena ada 2. Tu asalnya kenapa boleh saya tulis formula kimia plumbum 2 bromida ni macam ni. Okay, cukup awak tahu dia ada cas. Okay, casnya 2 plus, bromin cas dia negatif. Kenapa awak kena tahu? Sebab nanti kita akan tengok ion-ion ini akan bergerak ke terminal positif dan terminal negatif. Ion inilah. Okay, ion ini. Kita ambil keseluruhan dia. Ion plumbum, ion bromida. Okay. Setakat tu jelas lagi tak? Untuk sebatian je dulu. Sebatian ion. Nak bagi tahunya ada ion dalam sebatian ini. Boleh lagi ke? Boleh. Boleh Okey, so sekarang awak dah tahu dalam sebatian ion dia ada ion. Nama pun sebatian ion, dia ada ion-ion. Cuma kita kena tengok pula dia punya keadaan. Adakah dia pepejal, adakah dia leburan ataupun dia aqueous. Kalau dia dalam keadaan pepejal, ion ini ada tetapi dia tak bebas bergerak. Okay, ion ada tapi dia tak bebas bergerak. Dia stay sahaja. Contoh kalau awak lukis susunan zarah ion kan. Kalau awak lukis satu dia tak boleh bergerak. Dia rapat dan dia tersusun padat. Itu maksudnya tak bebas bergerak. So alert dengan sebutan ini, tak ion yang tidak bebas bergerak. Okay, jadi ini dalam keadaan pepejal, ionnya tak bebas bergerak. Apa yang kita akan nampak? Okay, dalam susunan radas ni kita sediakan satu mentol. Okay, mentol ni sebab apa? Sebab kita boleh nampak jika proses elektrolisis berlaku, maksudnya litar ini berjaya dilengkapkan, kita on je switch ni, bateri pun standby, semua sedia, elektrolisis berlaku dan kita akan dapat hasil. Hasil dia kita boleh nampak dengan jelas bila mentol ini menyala. Kalau mentol menyala maksudnya lengkaplah litar ni. Okay, litar yang lengkap baru mentol menyala. Kalau litar tu tak lengkap maksudnya mentol ini tak menyala. Okay, so dalam kes ini kita ada eksperimen 6.1, ada A untuk pepejal, B untuk aqueous dan A tu dalam buku teks awak, A tu untuk pepejal dan leburan terus. So yang ketiga tu baru aqueous. Yang bawah ni leburan. Oh, ada kat sini. Okey. Baik, tak ada masalah. Okay, so sekarang kita tengok yang pertama, yang pepejal dulu. Kita akan guna pepejal plumbum 2 bromida. So awak boleh isilah dalam kotak ni. Dalam kotak ni bahan yang kita guna adalah pepejal plumbum 2 bromida. Kena tulis pepejal. Okey. Kalau perasan beza tau antara radas ini dengan radas yang kedua ni. Dia ada beza dekat sini, panaskan. Yang lain semua sama. Okey, so tempat kosong ni awak boleh isilah dengan pepejal plumbum 2 bromida. Okay, kenapa plumbum 2 bromida? Ini adalah salah satu contoh sebatian ion yang boleh didapati dalam makmal. Okay, baik. Sebabkan ini adalah eksperimen, so anda kena kenal pasti pemboleh ubah lah. Okay, dan sebenarnya tak ada masalah. Awak boleh tengok dalam buku teks awak. Okay, ada pemboleh ubah, ada hipotesis. Oh, salah eja ni. Hipotesis. Tak apalah. Typo. Okay, pemboleh ubah manipulasi ada, pemboleh ubah bergerak balas pun ada dan juga apa hipotesisnya. Jadi saya nak tengok satu-satu. Okay, pemboleh ubah manipulasi untuk ketiga-tiga keadaan ini
Ini keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, keadaan yang ketiga. Untuk ketiga-tiga ni sekaligus. Okay, jadi pemboleh ubah ni dia sama je lah untuk ketiga-tiga eksperimen ni. Okay, pemboleh ubah manipulasi adalah pepejal, leburan, aqueous. Okey, tiga benda ni kita yang tentukan. Kita yang pilih dia. Okey, saya nak jalankan eksperimen ni. Saya nak ambil satu dalam keadaan pepejal, satu dalam keadaan leburan, satu lagi dalam keadaan aqueous. So, itu kita yang pilih. Apabila kita pilih, apabila kita yang tetapkan, kita yang tentukan, dia adalah pemboleh ubah manipulasi. Kita boleh manipulate dia. Katakan tiba-tiba, oh hari ni saya tak nak buat 3, saya nak buat 2 je. Pepejal dengan leburan je. Kita yang tentukan. So, pemboleh ubah manipulasi. Jadi, sama ada awak tulis keadaan pepejal, pepejal, leburan dan larutan aqueous plumbum 2 bromida. Faham tak? Bahan yang sama, plumbum 2 bromida, tapi kita guna dalam 3 keadaan. Pepejal, plumbum 2 bromida, kalau nak tulis panjang dia, pepejal, plumbum 2 bromida, leburan, plumbum 2 bromida dan larutan aqueous, plumbum 2 bromida. Itu pemboleh ubah manipulasi dia. Kalau awak nak tulis panjang lah. Ataupun kalau awak nak pendekkan dia, awak boleh tulis keadaan plumbum 2 bromida. Sama ada pepejal ke, cecair ke ataupun aqueous. Faham tak? Boleh tak? Pemboleh ubah manipulasi boleh. Okey. So, samalah pemboleh ubah manipulasi ni untuk ketiga-tiga eksperimen ni. Sama juga dengan yang ni. Kita dah sentuh semua sekali. Kalau awak rasa tak tahu nak guna perkataan keadaan ni, tak terfikir, tak terkeluar pun. Masa dalam periksa tak terfikir pun, apa nak guna? Takkan nak tulis pepejal, leburan, aqueous je. Atau nak lebih tepat, nak lebih selamat, awak tulis nama dia satu persatu. Pepejal, plumbum 2 bromida, leburan, plumbum 2 bromida, dan aqueous, plumbum 2 bromida, larutan aqueous, plumbum 2 bromida. Okay. Ataupun awak nak buat sekaligus. Pepejal, leburan, dan larutan aqueous bagi plumbum 2 bromida. Sekali tulis je plumbum 2 bromida. Tu pun boleh. Okay. Kalau dalam buku teks tu dia tak tulis pun. Tapi cikgu nak awak tulis yang jawapan yang terbaik, yang tak boleh disangkal. So bila kita tengok, pemeriksa tengok awak tulis macam tu, dia tahu, pemeriksa tahu anda tahu. Pemeriksa tahu anda faham. Itu yang cikgu nak. Okay. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dalam kes ini, apa hasil yang kita nak tengok? Bergerak balas maksudnya hasil. Kalau kita guna pepejal, tadi kita pilih 3 keadaan. Pepejal, leburan dan juga aqueous. Okay, kalau kita pilih pepejal, apa hasil yang kita nampak? Kalau kita pilih leburan, apa hasil yang kita akan nampak? Dan kalau kita pilih aqueous, apa hasil yang kita akan nampak? Jadi, dalam eksperimen ini, pemerhatian yang paling senang awak nampak adalah mentol. Okay, mentol, kalau dia on, mentol menyala. Kalau dia tak on, mentol tak menyala. Ataupun dengan kata lain, kalau elektrolisis ini berjaya ataupun kalau elektrolisis ini berlaku, maka mentol menyala. Itulah bergerak balas dia. Itulah hasil yang kita boleh nampak. Okay, jadi apa kita nak tulis? Kita boleh tulis nyalaan mentol ataupun keadaan mentol. Okay, sama ada mentol tu menyala ataupun tidak. Boleh? Boleh ko. Boleh. Boleh. Okey.
Boleh. So sama untuk ketiga-tiga eksperimen ini. Bergerak balas yang ni pun sama, keadaan mentol ataupun nyalaan mentol, menyala ataupun tidak mentol itu. Samalah untuk ketiga-tiga ni. Ini eksperimen tau, eksperimen wajib tau. So sebab tu cikgu bincangkan. Okey, kemudian hipotesis, tengok baik-baik. Hipotesis ni kalau dalam buku awak, dia ada bagi 2 hipotesis. Okay, jadi sesuaikan dengan eksperimen mana kita buat. Kalau pepejal ni, okay, apa hipotesis jika kita jalankan eksperimen ini? Siapa boleh cuba? Ini semua ada dalam buku teks awak tahu. Siapa nak cuba hipotesis untuk pepejal? Buku teks awak muka surat 180. Dah bagi clue dah tu. Sebabkan air dalam keadaan pekerja tidak dapat menjalani proses elektrolisis. Wah, bagus Francois. Nampak? Sebatian ion. Plumbum 2 bromida kita tadi sebatian ion. Dalam keadaan pepejal, sebab sekarang kita bincang yang ni, tidak dapat menjalani proses elektrolisis. Tu hipotesis dia. Itu apa yang kita jangka. Apa hipotesisnya. Okey. Kalau dia sebatian ion dalam bentuk pepejal, elektrolisis takkan berlaku. Itu maksud hipotesis kita. Jadi, untuk buktikan betul ke hipotesis kita ini, kita akan jalankan eksperimen ini. Sebab tu kita buat dulu hipotesis. Dalam merancang eksperimen, kita kena ada hipotesis. Kita kena ada sesuatu yang kita target. Kalau ini, kalau A, maka hasilnya B. Itu hipotesis. Jadi kita nak uji betul tak hipotesis kita, kita jalankan. Kita on switch semua, lepas tu kita tengoklah dapat tak hasilnya. Adakah mentol ini menyala? Hasil kita nak tengok mentol tadi kan. So pemerhatian, tengoklah apa yang boleh diperhatikan. Mentol menyala ke tak menyala sepatutnya. Hipotesis kita kata sebatian ion kalau dalam bentuk pepejal, proses elektrolisis tak akan berlaku. Kalau tak akan berlaku tu maksudnya litar ini tak akan lengkap. Kalau tak lengkap, tadi cikgu cakap mentol menyala ke tak menyala? Tak menyala. Tak. Okay, so pemerhatian dia mentol tidak menyala. Macam tu je nak tulis. Okay. Ingat, pemerhatian ni apa sahaja yang awak boleh nampak. Apa sahaja yang awak boleh nampak. Kalau dalam ni, kita boleh nampak lah mentol tu menyala ataupun tak. Memanglah mentol tu kita tak nampak directly, tapi kita kan sedang jalankan eksperimen. So kita assume kita boleh nampak mentol tu menyala. Okay. Ataupun kalau kata eksperimen itu menggunakan ataupun menghasilkan bau, kita boleh cakap itu pun menghasilkan bau wangi. Itu pun pemerhatian. Sebab kita boleh guna deria. Selagi mana kita guna deria mata, guna deria hidung, guna deria telinga ataupun deria sentuh, itu adalah pemerhatian. Okay. Kemudian inference. Inference bila dia ada pemerhatian mesti ada inference. Ada je pemerhatian mesti dia akan tanya inference. Okay. Pemerhatian, kita nampak mentol tak menyala. Inference tu, kenapa mentol tak menyala? Kenapa pemerhatian dia jadi macam tu? Itu inference. Inference tu sebab kenapa pemerhatian macam tu. Okay, so dalam kes ni, kita boleh tanya, kenapa mentol tak menyala? Kenapa mentol tak menyala? Awak rasa kenapa? Cuba bagi idea kenapa. Mentol tak menyala sebab hipotesis tadi apa? Sekejap saya tulis lah. Nak tulis ni macam mana? Oh ni dekat gambar. Sebab? Dua-dua negatif cikgu. Dua-dua negatif? Mana dua-dua negatif? Yang sambungan mentol tu. Sambungan mentol, kejap cikgu padam balik dah ni sangat dah. Mana? Mana yang dua-dua negatif?
tak. Yang Ha? tu cikgu, yang bateri negatif dengan bawah tu. Yang tu negatif kan cikgu? Okey, yang ni negatif. So sini terminalnya negatif. Kenapa tak keluar pula ni? Mana saya nak tulis ni? Tak boleh. Oh, jap. Okey. Terminal bateri ni negatif. So dia tarik. So sini terminal negatif. Kenapa tak boleh tulis pula ni? Tak ada. Sekejap Saya pula pelik. Kenapa dia tak keluar? Okey, sini negatif. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh tulis ni? Okeylah. Sini negatif, sini negatif. Sini positif, sini positif. Tak ada masalah. Bagi saya sambungan litar ini tak ada masalah. Cuma yang jadi mana text box, sebab dia nak kat sinilah saya tulis tadi kita cakap apa kat sini? Dia adalah pepejal PbBr2. Sebab tak tulis tadi kan, patut awak kena tulis. Jadi 2 kecil macam tu. Sini pepejal PbBr2. Biar nampak sikit. Dalam keadaan pepejal, litar semua tak ada masalah. Kita ada elektrod ada, terminal bateri pun cukup. Bateri pun ada. Dah tak boleh tulis lah. Dia tak bagi tulis pula kat sini. Jadi litar ni tak ada masalah. Patutnya elektrolisis boleh berlaku. Tetapi elektrolisis tak berlaku dalam kes ni kerana kita menggunakan pepejal. Kita guna pepejal. Bila kita guna pepejal, tak boleh conteng macam mana? Kejap tak best, tak boleh conteng. Bila kita guna pepejal ni nampak tak kedudukan cikgu lukis macam mana? Ionnya bebas bergerak ke tak bebas bergerak? Ionnya bergerak ke stay je? Bergerak. Tadi cikgu lukis kat sini ni. Ini dalam keadaan pepejal tau. Sekarang kita bincang pepejal. Pepejal, cuba awak pegang apa-apa saja yang pepejal yang ada dekat sebelah awak tu. Keras kan? Boleh tak awak picit dia, bentukkan dia, tukar dia jadi bentuk lain. Contohnya apa ada dekat sebelah awak tu? Ada handphone kan? Handphone awak kat depan awak tu. Cuba awak picit dia ataupun penyek dia ataupun cuba bengkokkan dia. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab? Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab dia dalam keadaan pepejal. Kedudukan zarah dia padat, rapat. Kalau awak boleh putar dia, awak boleh pusing dia, awak boleh penyek dia, maksudnya dia bukan lagi dalam keadaan pepejal yang solid. Solid tu pepejal kan? Pepejal yang utuh. Jadinya nak bagi tahu dalam keadaan pepejal, susunan zarah atom dia macam ni. Dia tersusun rapat. Awak nak tolak dia tak boleh. Beza dengan keadaan cecair. Kalau ada air dekat sebelah awak tu, cuba awak celup tangan awak dalam air tu. Boleh tak awak masuk dalam air tu? Boleh. Boleh kan? Maksudnya dia fleksibel, boleh masuk. Susunan zarah dia tu tak rapat pun sebab tangan awak boleh masuk dalam air tu. Jadi nak bagi tahu sekarang ni pepejal, susunan zarahnya rapat-rapat, padat-padat dan tak boleh bergerak langsung. Jadi bila dia tak boleh bergerak, dalam pepejal ni tak boleh bergerak, macam mana ion tu nak bergerak menuju ke terminal positif? Macam mana ion tu nak bergerak menuju ke terminal? Sebab semalam kita belajar, nampak tak yang ni? Ion akan bergerak. Nampak anak panah tu? Pb2+, dia akan bergerak ke terminal negatif. Br- dia bergerak ke terminal positif. Tapi dalam keadaan pepejal, ion tu tak boleh bergerak. Faham? Faham tak? Faham. Faham. Jadi, faham. Okey. Jadi, inference dia, kita boleh cakap dalam pepejal tiada ion
yang bebas bergerak. Sebab tu litar ini tak lengkap. Litar ni tak lengkap pun sebenarnya sebab ion tu tak berjalan, tak bergerak ke terminal. Dia sebenarnya bila macam ni, contoh yang semalam kita bincang, ion tu dia bergerak ke terminal tertentu ini menyebabkan litar ini lengkap. Barulah litar ni lengkap. Awak nampak tak? Bateri sambung dengan wayar, sambung dengan elektrod, stop sampai sini. Lepas tu elektrod yang kedua dekat sini, sambung kat sini. Awak nampak tak dia terputus sebenarnya ni? Ni saya zoom. Ni dia terputus ni, elektrod anode dengan kathod ni dia tak bersambung. Tapi bila kita ada ion yang bebas bergerak ini dalam kita punya elektrolit ini, itu yang menyambungkan litar ini. Ion yang bebas bergerak ini yang menyambungkan litar ini. Nampak tak? Litar ni terputus kat sini tapi litar ini akan jadi lengkap sebab ion ini bergerak, masing-masing bergerak. Tapi kalau ion-ion ini, contoh dalam keadaan pepejal ni, ion tu tak boleh nak bergerak. Jadi litar ni terputus macam tu je lah. Sebab tu elektrolisis tak berlaku dan mentol tak akan menyala. Okey, jelas tak yang tu? Jelas. Okey. So Jelas. ingat, dia jarang tahu dia tanya pasal pepejal ni. Cuma kalau dia tanya, awak boleh jawab macam tu lah. Okey, inference dia kenapa mentol tak menyala? Sebab dalam pepejal plumbum 2 bromida tiada ion yang bebas bergerak. Okey, itu memang ayat yang power, ayat yang paling power. Awak akan guna juga untuk aqueous nanti dan juga untuk larutan dan juga leburan. Ion bebas bergerak, ada ke tak ada? Keyword dia ada ion bebas bergerak ataupun tiada ion bebas bergerak. Okey, kalau settle yang ni saya nak masuk kepada leburan. Okey, boleh saya teruskan dengan leburan dulu. Panas pula Okey, dalam keadaan leburan, beza dia nampak tak? Panaskan. Okey, benda yang sama, boleh pula kat sini. Okey, benda yang sama. Apa yang sama tadi? Plumbum 2 bromida. Tapi yang ni dalam keadaan leburan. So awak pun tulislah dekat sini. Leburan plumbum 2 bromida. Okey, saya dah biasa tulis pendek macam ni. Kalau awak tak yakin nak tulis macam ni, awak tulis nama penuh dia je. Okey. Okey, leburan plumbum 2 bromida. Kenapa dia boleh jadi leburan? Sebab kita panaskan dia. Semalam cikgu ada cakap, gula kalau awak ambil gula, panaskan, dia dapat leburan gula. Okey, kalau awak ambil gula, campur dengan air, awak panaskan, kita akan dapat larutan gula. So sama juga dengan ni. Asalnya cikgu dah bagi tahu plumbum 2 bromida ni dalam bentuk pepejal. So kalau kita nak leburkan dia, kita panaskan aja. Itu bezanya radas yang kedua dengan radas yang pertama tadi. Yang ni tak ada panaskan. Okey, jadi apa yang kita akan tengok, pemboleh ubah dia sama, hipotesis cikgu nak tahu. Okey, cikgu nak tahu hipotesis. Yang ni leburan. Siapa nak cuba? Dalam buku. Ion dalam keadaan leburan dapat menjalani proses elektrolisis. Bagus, Francois. Francois jika yang mencuba ni. Okey, bagus. Francois, jawapan yang sangat tepat. Sebatian ion dalam keadaan leburan dapat menjalani proses elektrolisis. Itulah hipotesisnya. Okey, maksudnya dalam kes ini, sebab dia leburan, maka elektrolisis akan berlaku. Bila elektrolisis akan berlaku, maka kita akan nampak mentol ini boleh menyala. Mentol ni akan menyala lah sebab elektrolisis berlaku. Elektrolisis berlaku tu maksudnya litar ini lengkap. Litar lengkap, elektrolisis berlaku, so mentol akan menyala. Okey, pemerhatian, mentol
menyala. Kan? Okay, kenapa? Inference dia, kenapa mentol menyala? Tadi cikgu dah bagi hint. Kenapa mentol menyala? Siapa nak cuba pula? Okay, kalau yang ni cikgu tunjuk balik. Tak tulis. Okay, kalau yang ni cikgu tulis lah. Apa tadi cikgu cakap? Boleh pula tulis. Okay, inference kenapa mentol tak menyala untuk pepejal. Okay, mentol tak menyala kerana tiada ion. Ion apa tadi? Bergerak. Tiada ion yang bebas bergerak. Guna je ni. Bebas bergerak. Awak hafal ayat ni. Ion yang bebas bergerak. Okay. Ion. Ini ayat ni cikgu nak awak hafal. Ion yang bebas bergerak. Kat depan ni ganti je. Ada ke tiada. Okay. Dalam kes pepejal, tiada. Ion yang bebas bergerak. Ini hafal. Ni yang cikgu buat dalam kurungan ni hafal. Sebab tu tadi cakap ini awak akan guna lagi untuk leburan dan juga aqueous. Sama juga. So siapa nak cuba? Untuk leburan. Come on. Come on. Syazwan. Sekejap. Saya nak cek kehadiran kejap. Okay, kita ramai. Okay. Ada nak cuba tak? Tadi cikgu dah bagi hint dah. Okay, tunjuk balik. Okay, untuk inference pepejal, tiada ion yang bebas bergerak. Kalau leburan ni? Okeylah, kita tamatkan kelas lah. Siapa nak cuba? Cikgu belanja buah apple 1. Okay, Dania cuba. Ada ion yang bebas bergerak. Bagus. Okay, thank you Dania. So inference untuk leburan ni sebab kita punya elektrolisis berjaya, maka sebab apa mentol menyala? Ada ion yang bebas Bergerak. Pandai. Ayat ni, sekejap cikgu garis balik. Cikgu highlight dia semula. Yang ni tolong hafal. Tukar yang kat depan ni saja. Ada ke tak ada ion yang bebas bergerak? Itulah inference dia. Okay? Boleh? Dia banyak inference kita boleh buat. Dia banyak sebenarnya inference yang kita boleh buat. Tapi untuk inference yang cikgu ajar awak tulis ni, ini adalah apa nak cakap? Puncanya. Kenapa mentol kita menyala? Kenapa elektrolisis? Tadi dalam hipotesis kita ada sebut elektrolisis berjaya ataupun elektrolisis berlaku. Kenapa elektrolisis berlaku? Sebab ada ion yang bebas bergerak. Kenapa mentol ini menyala? Sebab ada ion yang bebas bergerak. Kenapa litar ini lengkap? Sebab ada ion yang bebas bergerak. Nampak tak? Ini jawapan yang paling solid. Sebab tu cikgu suruh awak hafal. Okay? Baik, kita cuba yang aqueous. Larutan berair. Larutan leburan tadi. Plumbum 2 bromida tapi kita tambah air. Okay, kita tambah air. So kita dapatlah larutan plumbum 2 bromida. So dekat sini larutan. Tulislah larutan. Siapa yang dah print out, isi je lah. Siapa yang semalam kan cikgu suruh buat juga ni. Larutan plumbum PBBR2. Saya paling suka tajuk ni.
Awak tanyalah, saya cuba tolong awak. Okay. Okay, hipotesis yang ni, siapa pula nak cuba? Awak tak ke saya yang tak baca komen Oh tak ada, Dania aja yang komen. Okay, kalau tak nak on mic, awak komen kat sini, cikgu boleh nampak. Okay, siapa nak cuba? Batian air dalam keadaan aqua dapat menjalani proses elektrolisis. Hebat Francois. Nampaknya Francois mendahului ni. Okay, Francois lepas ni kita tukarkan kelas awak dekat 5 UKM. Okay, so 5 UKM seorang kena keluar ganti tempat Francois. Okay, bagus Francois. Okay, jawapan yang tepat. Saya nak dengar juga tadi dia nak sebut semua ke tak lah. Contoh hipotesis dekat muka surat 180 tu, hipotesis nombor 1 kan dia gabung. Tapi Francois pandai, dia pisahkan. So bagus, sangat bagus. Okay, jadi kita dapat hipotesis. So saya tak tulis lah hipotesis kat sini sebab dah ada dalam buku awak. Pemerhatian. Ini kita tahu larutan aqueous confirm ada ion yang bebas bergerak. So pemerhatian dia, adakah mentol ini menyala? Menyala. Menyala. So mentol menyala. Inference? Ada ion yang bebas bergerak. Ya, pandai. Syazwan okay. Ada ion yang bebas bergerak. Settle. So, lengkaplah kita punya eksperimen. So, siapa yang hadir hari ni, saya anggapkan awak dah buat dah eksperimen ni. Sebab kita dah bincang ketiga-tiga ni. Awak dah tahu kalau pepejal, eksperimen kita tak akan berjaya. Ataupun elektrolisis kita tak akan berlaku. Okay, mentol kita tak akan menyala. Tapi saya nak bagi tahu jarang tau dia nak tanya yang ni. Jarang. Tapi at least kita dah bincang. Kita tahu kalau dia tanya pun kita tak akan ralat lah sebab kita dah tahu. Biasa dia akan tanya ni, leburan dengan aqueous. Leburan dengan aqueous. Jadi kenapa dia suka tanya yang ni? Sepatutnya saya nak bincang hari ni tapi sebab dah dekat sejam, saya takut awak terpu. Kita hold, kita bawa ke minggu depan. Jadi apa yang kita akan sambung nanti, tapi saya dah bagi bahan, awak dah boleh tengok dulu. Okay, leburan sangat senang sebab kita dah bincang ke atas malam ni. Ini leburan. Hanya ada 2 ion sahaja. Mana tadi? Sorry tau, kejap naik, kejap turun. Okay, dalam leburan kita hanya ada 2 ion sahaja dalam elektrolit ni. Okay, contoh yang ni kita ada apa tadi? Plumbum Pb2+ dengan Br-. Kita hanya ada ion yang pertama, ini ion positifnya, ini adalah cation ionnya dan ini adalah N ionnya. Ada 2 sahaja. Senang kerja. Satu negatif ni, N ion dia akan ke terminal positif. Cari yang berlawanan charge. Okay, sebab tu nanti sini tak nampak sebab kecil sangat kan. Okay, jadi ion bromida akan bergerak ke terminal ini. Manakala ion plumbum akan bergerak ke terminal ini. Dia akan menghampiri, dia akan bergerak. Memang dia bergerak. Sebab tu tadi kita kata dia bebas bergerak. So dia nak bergerak ke mana? Dia nak bergerak ke terminal lah. Okay, tapi untuk tajuk yang seterusnya ini kita akan tengok dalam aqueous. Okay, dalam aqueous ini sama. Kita ada ion plumbum sebab kita guna sebatian ion yang sama. Kita ada ion plumbum 2+. Okay, kita masih lagi ada ion Br-. Tetapi ada tambahan ion lain. Sebab tadi kita tambah air. Awak perasan tak kita tambah air? Larutan aqueous kan kita tambah air. Jadi air ini adalah sebatian. Air adalah sebatian. Ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Dan air ini juga akan membentuk ion. So H dia akan jadi ion hidrogen. Okay, H yang dekat sini. H yang dekat sini dia akan jadi ion
hidrogen. Manakala O dekat sini, dia akan jadi ion O2 minus. Okay, ion oksida nama dia. Sorry. Bukan, dia tak jadi macam ni. Dia akan jadi, saya pula suka hati je. Macam mana nak padam ni? Okay, dia akan jadi macam ni. Saya kena padam juga yang ni. Saya tulis semula biar awak nampak sikit. Bawah sikit. Okay, sini H2O. Terlupa pula, air ni dia bukan sebatian ion, dia sebatian kovalen. Okay, air ni sebatian kovalen. Awak tak belajar sebatian kovalen. Kovalen ni dia bukan logam dengan bukan logam. Okay, tapi tak apa, awak tak perlu tahu pun yang tu. Okay, H ni kita akan dapat ion hidrogen. Betul, yang tadi betul. Cuma H kat sini ada 1, 2 kan. H ada 2, so H satu lagi dia akan turun ke bawah. Dia akan berada bersama-sama dengan O. Dia, kalau kita lukis ni, oksigen, hidrogen. Kalau kita lukis struktur dia macam tu. So hidrogen ni ada 2. Dia akan terpisah macam ni. 1 hidrogen plus. Kita dapat dekat sini. Satu lagi yang OH ni kita akan dapat dekat sini. Dia akan berlawanan charge. Tengok? Macam tu. So satu lagi ion yang kita akan dapat di sini adalah OH minus ataupun kita panggil dia ion hidroksida. Nampak ke? Mesti awak dah pening kan? Ke tak pening lagi? Cikgu, itu bukan larutan PBr2 cikgu. Sepatutnya larutan kupra 2 sulfat. Oh, okey. Yang contoh dalam buku teks ya. Boleh, tak ada masalah. Awak tukar sahaja. Okay, sebab ini dia letak tempat kosong. Awak boleh buat apa sahaja yang awak nak asalkan dia sebatian ion. Okey, kalau franchise nak yang sama macam buku teks, boleh. Kita padam balik. So yang ni kita guna kupram 2 oksida. Okey. Cu kupram apa tadi diguna? Kupram sulfat. Sorry. CuSO4. Kupram sulfat. Jadi kat sini pun kita kena padam dah. Ionnya tak adalah plumbum dengan bromin tadi. So kita gunakan apa yang kita ada sekarang, Cu. Ini kupram. Okey, kupram dia akan membentuk Cu2+. Okey, kalau awak tanya kenapa cikgu, kenapa yang ni 2 tambah? Ini kena refer balik tingkatan 4. Kenapa kupram dia jadi Cu2+? Ini tajuk pembentukan ion positif. Kalau awak nak suruh cikgu tunjuk pun boleh. Tapi sekarang kita bincang yang ni dulu. Next class kalau rasa tak puas hati, cikgu saya nak tahu kenapa Cu tu jadi 2+, nanti cikgu tunjukkan. Cuma hari ni Cu2+. Okay, SO4 dia akan jadi ionnya. SO4 2-. Yang ni pula, cikgu kenapa yang ni jadi 2 tolak? Kalau ada awak nak tanya. Tapi ini sebenarnya untuk pelajar yang ambil kimia, dia belajar. Okay, dia belajar kenapa Cu ni 2+. Dia tak ada nombor lain tau. Cu, dia tak ada jadi 3 tambah ke 4 tambah ke, tak ada. Dia cuma Cu 2 tambah saja. SO4 2 tolak sahaja. Okay, so thank you franchise. Nasib baik dia tengok buku teks. Orang lain tak tengok buku teks kot. Okay, so kita ada Cu2+, 1 dengan SO4 ni 2-. So sekarang cikgu nak awak kira semua sekali ada berapa ion dalam elektrolit kita ni? Cikgu, Ya? nak keluar sekejap boleh tak? Mak saya call. Boleh. Boleh. Okey, ini Cu2+, 1. Cuba kiralah. Saya suruh kira ni ada berapa? Sebelum saya habis bulatkan ni. Berapa? 4. Ya, betul Syazwan. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 ion. Ini ion positif. 1, 2. Ion negatif
1, 2. So sekarang kita ada 4 semua sekali ion. Nampak? Nampak? Ya, bagus. So saya padam dulu, tak muat tempat pula. Okey, 4 ion ini yang kita akan sambung bincang ke mana ion-ion ini akan pergi. Banyak sangat ni ion ni. So, ion ni 1, 2, 3, 4 ni ada dalam ni. Ada dalam ini. Jadi untuk next class, cikgu tak nak sambung lagi. Untuk next class, kita akan bincangkan apa jadi kepada 4 ion ini. Boleh tak kita sambung? Tapi dalam bahan yang cikgu bagi tu awak dah boleh tengok dah sebenarnya. Boleh cikgu sambung minggu depan lah. Boleh kot. Ataupun awak nak, kalau kita lepas ni waktu sains lagi, kalau awak nak sambung lagi boleh habis ni. Cuma nampak jenuh awak. Sebab saya tahu tajuk ni agak berat untuk awak. Bukan untuk awak je, untuk semua orang. Tajuk ni akan agak berat untuk pelajar sains. Okay. Tapi dia sebenarnya senang bila awak dah betul-betul faham, dia kacang je. Awak dengar cikgu cakap ni Kalau awak betul-betul faham daripada awal, dia kacang je. Jawapan semua ada dekat gambar rajah. Tapi kalau awak daripada awal awak tak faham, memang awak takkan faham dan awak takkan apa benda ni? Okay, dengar. Ingat pesan cikgu. Benda ni daripada awal awak kena faham dan awak akan dapat. So, 4 ion ini cikgu tinggalkan, cikgu save. Kita akan sambung next week. Apa yang awak perlu buat dulu hari ini waktu tutorial lepas ni. Okay, mana yang belum lengkap? 1, 2, 3 awak boleh lengkapkan. Siapa yang tak lukis lagi radas ni, lukis. Biasakan lukis. Radas ni memang kena lukis baru awak ingat. Kalau cuma tengok je, tak mustahil dalam soalan dia minta awak lukis radas, awak akan tertinggal apparatus radasnya. Okay, biasakan lukis. So lengkapkan ini semua, kita dah bincang. Ini KIV minggu depan. Saya pun dah kering tekak dah sebenarnya ni. Nak sambung boleh je. Okey, sini lagi satu tugasan yang awak kena buat adalah saya nak awak tengok ni. Dalam bahan awak, saya dah bagi. Okey ni, alamak susahnya. Cara nak hafal yang ini. Yang ni senang je nak hafal, sikit je. Yang ni banyak ni. Okey, awak nak tak kalau saya bagi cara pendek untuk hafal, lepas tu kejap lagi awak hafal je benda ni. Nak tak? Boleh. Boleh. Okey, dengar betul-betul. Saya nak awak hafal dulu. Ini saya belum ajar tajuk ni saya belum ajar tapi awak hafal dulu. Akimi baguslah, saya suka dia. Tengok dia punya jawapan tu kreatif. Okey, cat ion. Cat ion ni ion positif ke ion negatif? Ada huruf T dekat sini, maksudnya T adalah positif. Anion, huruf N kat sini maksudnya ion negatif. Nampak tak? Okey, susunan ini adalah susunan yang kita panggil siri elektrokimia. Ni, siri elektrokimia. Okey, ini pelajar kimia belajarlah. Sebab tu nama dia elektrokimia. Jadi awak pun kena hafal jika awak nak senang skor tajuk ini. Cara nak hafal dia senang je. Ion kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, selenium, plumbum, hidrogen, cuprum, argentum. Penat kalau nak hafal macam tu. Awak hafal macam ni ya. Kalau nak cantik macam ala Ziana. Dapat? Kalau nak cantik macam ala Ziana, fashion sensasi, publicity harian cukup aman. Okey, someone tolong tulis dekat note tu, dekat kopi ni. Ulang. Kalau nak cantik macam ada apa tadi ala Ziana apa dah? Apa? Okey. Hilang aku. Ulang. Okey, boleh. Tak boleh. Okey. Kalau nak cantik
macam ala Ziana. Ni cikgu type dekat tu, dekat komen. Kalau nak cantik macam ala Ziana, fashion sensasi, tu kerja. Itu publicity harian cukup aman. Ayat, tak kisahlah ayat tu apa pun. Yang penting awak hafal je akronim tu. Cukup tak? Kalau nak cantik macam ala Ziana, fashion sensasi publicity harian cukup aman. Dah. Awak hafal je yang tu. Dalam periksa, jumpa je soalan ni, keluarkan dulu. Kalau nak cantik macam ala Ziana, fashion sensasi publicity harian cukup aman. Awak dah ada benda tu, senang kerja awak. Nanti awak tengoklah kalau tu kalium, nak tu natrium. Lama-lama awak akan ingat. Tu je tips cikgu nak bagi hari ni. So lepas ni bolehlah awak menghafal yang ni dulu supaya next week kelas kita awak boleh jawab faktor kedudukan ion ini dengan mudah. Okey, yang ni senang je, tak payah hafal pun tak apa. Anion. Anion ni tak banyak. Kalau nak hafal pun boleh. Ataupun kejap lagi seorang ataupun siapa-siapa yang kreatif boleh fikirkan satu ayat untuk hafal anion pula. Bagi tugasan pada awak lah pula. Satu cukup lah cikgu bagi. Okey tak? Boleh. Boleh. Okey, semua dah dapat. Franchise boleh hafal tak? Boleh je kacang senang. Tengok. Franchise pun cakap kacang. Okey, so orang lain pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu nak tamatkan sampai sini saja. Kejap lagi cikgu akan tik kehadiran. So siapa yang dah hadir hari ni, bagus, tahniah. So minggu depan kita jumpa lagi. Okey, minggu depan bahan yang sama. Hari ni cikgu bagi bahan tapi tak sempat guna. Awak boleh tengok dulu bahan tu dan boleh rujuk muka surat 182, 183, 184, 185. Tu semua. Awak dah hafal cat ion ini, kerja awak dah senang lepas ni. Okey, dengar je cakap cikgu. So itu saja. Dah hafal dah? Rahsia semua. Okey, bagus. Franchise bagus. Dia kejap je dia buat kerja. Siap terus. Tak payah cikgu tunggu. Bagus. Cikgu suka macam tu. Okey, yang lain pun apa yang cikgu pesan tadi, ingatlah. Cuba buat ulang kaji. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau dah tak ada soalan, awak boleh bersurai lah. So, settlekan. Kita ada 1 jam lagi untuk tutorial. Apa yang patut untuk sains hari ni, settlekan. Jangan bertangguh kerja. Okey? Itu saja. Ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada dah boleh left. Tak ada. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Tak ada, okey, tak ada boleh left. Thank you. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya, cikgu. Ya, sama-sama. Sama-sama.